41.125. Okey, so ini adalah kita punya purata bergerak berpusat. Kenapa kena tambahkan dua nilai ni, kemudian kita bahagi dengan 2? Purata bergerak berpusat macam tu. Okey, kita akan sentiasa tambahkan 2 dan bahagi 2. Dia tak macam purata bergerak tadi. Kalau purata bergerak ni tadi, kalau ada 4, kita tambah, kita bahagikan dengan 4. Bagi dengan 4. Ini tak. Ini mesti tambahkan 2 nilai, kita bahagikan dengan 2. Okey, so seterusnya 41.125, kemudian kita turun bawah lagi. Tambahkan 2 ni. So tulis di tengah-tengah. 3.25 tambah 40.25 bahagi 2. Okey, so 41.75. Okey, lagi 40. 40.25. Okey, 0.25 tambah 41.25. Okey, bahagi 2. So 40.75. Kemudian ke bawah lagi 41.25 tambah dengan 40.5. Okey, 81.75 tambah lagi ke bawah 40.5 tambah 42.5 bahagi 2. 41.5. 42.5 tambah 44. Okey, bahagi 2. Okey, 43.25. Okey, lagi 44 tambah 45 bahagi 2. So 44.5. Okey, lagi 45 tambah 47.75 bahagi 2. So 46.375. Sorry, salah. Saya tak perasan. Okey, mesti tulis di antara dua nilai ni. Antara dua nilai tulis di tengah-tengah. 46.375. Okey, perlu tak tambah bawah lagi? Tak, dah tak payah tambahkan sampai bawah. Okey, sampai bawah sekali ni tak payah. Kenapa? Sebab dah tak ada nilai lain dah. So sampai sini saja. Okey. So macam mana kita nak tahu kita dah purata bergerak berpusat kita adalah nilai trend yang kita nak cari, nilai arah aliran yang kita cari. Okey. Bila kita punya nilai purata bergerak berpusat kita ni, contoh yang pertama 41.125, dia merujuk kepada satu penggal. Tengok dia merujuk kepada penggal ketiga. So ada penggal yang tetap. Okey, so maknanya apa? So dah sampai sinilah. Ini adalah pengakhiran dia. Okey. So jadi sekarang purata bergerak berpusat adalah kita punya nilai trend T. Okey, so bukan purata bergerak bukan purata bergerak. Okey, so dia adalah purata bergerak berpusat. Okey, so biasanya data ni kadang-kadang kita berhenti pada purata bergerak saja. Dia adalah nilai trend kita, nilai T tu, nilai T. Tapi kadang-kadang macam saya cakap tadi, sebab nilai purata bergerak ni dia tidak merujuk kepada mana-mana penggal. So ini tak selesai lagi. So ini bukan kita punya nilai trend. Macam mana kita nak tahu nilai trend kita? So kalau macam ni bukan nilai trend, so kita perlu dapatkan purata bergerak berpusat. So kita dapat nilai purata bergerak berpusat 41.125. Kita tengok dia merujuk kepada penggal yang ketiga. So penggal yang ketiga, jadi inilah dia punya, ni adalah kita punya nilai trend. So cukup sampai sini saja. Kadang-kadang sampai sini, kadang sampai sini. Kita tengok keadaan. Okey? Okey, boleh? Okey. So soalan yang pertama tadi dia minta apa? Cari nilai arah aliran menggunakan kaedah purata bergerak. Okey. So sebenarnya bila awak dah sampai dapat dia punya T ni, dah dapat dia punya T. Okey, so T ni apa? Bila nilai purata bergerak kita merujuk kepada satu penggal. So ini adalah nilai T. So ni dah komplit dah untuk menjawab soalan yang pertama. 4 ni dah komplit dah untuk menjawab soalan yang pertama. Okey, dah sempurna dah. Kalau total mark kat sini 3, kalau semua nilai awak tulis ni semua betul, awak dapat 3 markah. Okey, tetapi lepas daripada kita cari nilai arah aliran, kita akan dapatkan indeks bermusim. Okey, so indeks bermusim. Okey, so nak dapatkan indeks bermusim ni, kita perlu satu lagi item yang kita namakan sebagai variasi. Okey, variasi. Okey, so variasi. Okey, macam mana kita nak dapatkan variasi?
Okay, so variasi ni adalah variasi ni nanti nilai variasi ni kita akan masukkan dekat dalam jadual indeks bermusim. Kita akan masukkan dalam indeks bermusim. So penting untuk kita dapatkan nilai variasi. So nilai variasi ni rumus dia adalah Y, okay, Y bahagi T, okay, darabkan dengan serah 100. Okay, so ni adalah nilai variasi. Okay, Y bahagi T darabkan dengan serah 100. Okay, yang mana satu Y? Mana satu Y? Tengok kat sini, mana satu Y? Ni Y ni. Data ataupun nilai ni kita panggil sebagai Y. Nilai data ni kita akan bahagikan dengan nilai T. T yang mana satu? Purata bergerak ke purata bergerak berpusat? Yang akhir sekali. Yang akhir sekali ni dia adalah nilai T. So data bagikan nilai T, kemudian kita darabkan dengan serah 100. So kita akan dapat dia punya variasi. Okey, so kita nak tambahkan yang mana dulu? 48. Tak payahlah sebab ini tak ada dia punya nilai T. Kita start dengan T yang pertama. Okey, so 26 bahagi dengan 41.25, kita darabkan dengan serah 100. So kita akan dapat jawapan. Okey, dapat nilai variasi yang pertama. 26 bahagikan dengan 41.125. Okey, kemudian hasil tambah dia kita darabkan dengan serah 100. So kita dapat 63 poin. Okay, nak ambil berapa titik perpuluhan ni? Okay, nak ambil berapa titik perpuluhan? Okay, so saya suggestkan kalau tak ada apa-apa, dia tak bagi tahu apa-apa, awak ambil 4 titik perpuluhan. Okay, supaya nak mengelakkan kesilapan, ambil 4. Okay, so 63 sebab nilai dia banyak kan ni, so ambil 4 saja. So 63.221 berapa? 18 ke 19? Ni bundakan betul-betul. Selepas 8 ni 8 juga kan? 22188. 8 dibundakan dia akan jadi berapa? 9. So 63.2219. Okey. Ni hati-hati. Ni kalau 8 ni sepatutnya 9 awak tulis 8. Jawapan dia berbeza, so yang lain pun akan jadi berbeza. So hati-hati. Okey, hati-hati ya. Okey, so seterusnya 41.75. So kita tengok 41.75 nilai Y dia adalah 38. Okay, so 38 bahagi 41.75 darabkan dengan 100. So kita dapat 91.0179. So 80. Okay, 796. So tambah 1 dia akan jadi apa? 880. Okay, so tambah lagi seterusnya. Bahagikan 40.75 darab 100. Okay, so 159.5092. Okay. Okay, so seterusnya. Okay, 32 bahagi 81.75 darab 100. So 39 32. Oh, saya silap. Nampak tak? Bahayanya. Saya sendiri pun buat silap. Okey, sepatutnya nilai purata bergerak ni dengan nilai purata bergerak berpusat dan nilai purata bergerak ni sepatutnya tak jauh beza. Sepatutnya 30 nilai dia lebih kurang 39 hingga 40. 390. Tiba-tiba ada satu nilai ni dia lebih 80. Maknanya ada something wrong kat sini. Nilai ni muka jadi salah. Saya lupa nak bagikan dengan 2. 41.25 tambah 40.5. Okey, bahagikan dengan 2. So dalam kelas agaknya ada yang dah tegur ni. Sebab saya seorang tak ada siapa nak tegur saya. 40.875. Okey, so cuba double check balik. 75, 46.5, 48.75, 41.5, 43.25, 45, 46.375. Okey. So betul betul lah nilai saya macam lain tadi. Okey, so seterusnya variasi dia 32 bahagi 40.875 darab 100. So 78.2875. Okey. Ke bawah lagi 30. 30 bahagi 41.5 darab 100. 72.2892.
Okey, 35 bahagi 43.25 darab 100. 80.9249. Okey, lagi 73 bahagi 44.5 darab 100. Okey, so sama dengan 164.449. 149 4, so 0449. Lagi dah sekali 38 bahagi 46.375 darab 100. 81.9407. Okey. Okey, so check balik betul tak? 1.0 kosong 78.2875 72.2892 80.9249 4.0049 81.9407. Okey. So dah sempurna lah complete okey. So nanti nilai dalam variasi ini yang kita akan masukkan dalam indeks bermusim. Okey, so cuba mahirkan untuk dapatkan empat-empat ni dulu. Okey, baru kita masuk seterusnya iaitu indeks bermusim. Okey, so kita dah buat contoh. Okey. So saya minta sebelum kita masuk pada indeks bermusim, saya nak buat latihan dulu untuk awak mahirkan macam mana nak dapatkan kaedah purata bergerak ni. Okey, so saya minta awak buat so tengok latihan pengukuhan belakang. Okey, latihan pengukuhan belakang. Okey, tengok soalan nombor 2. Okey, so cuba buat ni soalan nombor 2 ni. Okey. Ambil selai kertas yang baru lah Yang nanti itu belum siap lagi Tadi ramalan itu analisis simulasi tu belum siap lagi. Okey, ada banyak lagi. So kita start dengan kita buat dulu latihan pengukuhan ni. Saya nak awak mahirkan dulu kaedah purata bergerak baru kita masuk kepada indeks bermusim. Okey, so untuk soalan nombor 2 ni, jadual menunjukkan bilangan pengguna komuter Seremban Bank Negara untuk satu masa tertentu. A. Cari nilai trend menggunakan kaedah purata bergerak. So kita kena cari nilai trend ni dulu. Okey, melalui purata bergerak. Okey, so kita ada dua pemboleh ubah. Kita ada masa dan juga hari. Okey, so gariskan dulu. Okey, gariskan dulu. Nah, saya buat besar sikit lah. So senang saya nak tulis dia punya nama-nama atas tu. Okey, so gariskan dulu untuk kolom-kolom dia. Okey, so pemboleh ubah yang hujung sekali nak tulis pemboleh ubah yang mana? Kita ada dua pemboleh ubah, sama ada masa ataupun kita ada masa ataupun hari. Yang mana satu yang kita perlu tulis pada kolom yang paling kiri. Okey, ingat tak saya cakap tadi, kena cari pemboleh ubah yang biasanya tidak berulang. Kita dah jumpa, biasa kita tak akan jumpa lagi. Yang mana satu, masa ke hari? Okay, so dalam situasi ini saya rasa yang paling sesuai yang duduk pada kolom paling kiri adalah hari. Kenapa? Tengok hari yang pertama. Hari pertama kita jumpa pagi, petang, malam. Okay, so selepas hari pertama adalah hari yang kedua. Hari kedua kita jumpa tak pagi, kita jumpa pagi. Hari yang ketiga kita jumpa tak pagi, jumpa lagi pagi. Kita jumpa lagi petang, jumpa lagi malam. So hari yang keempat kita jumpa lagi pagi, petang, siang, malam. So masa ini adalah pemboleh ubah yang berulang. Kita akan jumpa lagi dan jumpa lagi. So pemboleh ubah ni dia tidak akan duduk pada kotak yang pertama, dia akan duduk pada kotak yang kedua yang ni. Dia tak akan duduk kat sini. So kotak yang paling kiri ni adalah apa? Yang tak berulang yang mana satu? Hari. Okey. Hari ni adalah yang tak berulang. So hari kita letak di paling kiri. So paling kiri adalah hari. Kemudian kolom yang kedua adalah masa. So masa. Okey, kemudian seterusnya apa? Seterusnya adalah nilai Y. Yang ini kotaknya kena hafal tapi tak ada masalah lah. Sekarang kita dah guna sistem open book. So saya rasa tak ada masalah lah untuk awak. Okay, so nilai Y. Okay, kemudian nanti kita akan dapatkan ada punya hasil tambah. Okay, so kita tulis dulu data ni. Okay, hari yang pertama, hari apa? Yang first kali adalah hari yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. So, hari yang pertama, masa dia adalah
Hari yang pertama masa dia adalah pagi, petang dan malam. Okey, so hari yang pertama kita ada pagi. Okey, sama juga selangkan sebaris pagi, petang, malam. Okey, kemudian hari yang kedua kita ada pagi, petang, malam. Okey, kemudian hari yang ketiga kita ada pagi, petang, malam. Lagi sampai hari yang kelima. 4 pagi, petang, malam. Sampai hari yang kelima. So kita ada pagi, petang dan malam. Sampai hari yang kelima kan. Pada petang pada hari kelima, malam hari yang kelima. So ni yang terakhir. So hari kelima malam. Okay, so kita gariskan, sempurnakan garisan ni. Okey. Kemudian nilai Y dia sama juga. Ni saya cakap tadi. Biasanya kolom yang kiri ni duduk yang pertama, tapi sekarang sudah terbalik. Masa ini duduk di kolom yang kedua, hari ni duduk pada kolom yang pertama. So kita kena tengok betul-betul. Okey, so hari pertama pada pagi. Pagi hari yang pertama. So pagi hari pertama. So berapa nilai Y kita tulis? 610. Dan seterusnya petang pada hari yang pertama. Hari yang pertama petang. So 200. Okey lagi. Khususnya malam pada hari yang pertama. So 490. Nampak tak? Tadi kita tulis kat sini ke bawah, ni ke kanan. Sekarang kita dah tulis ke bawah, ikut ke bawah, kemudian kita naik atas balik. Okey, ke bawah, kita naik atas balik, kemudian macam tu. Nampak so penting awak jangan sampai tersalah ni masa dan juga hari ni. Pemulik ubah sebelah sepatutnya paling kiri dan sepatutnya yang kedua ni jangan terbalik. Okey, seterusnya hari yang kedua pada waktu pagi 690. Lagi petang pada hari yang kedua 220. Okey, so tulis sampai habis. Okay, so double check. Okay, check lagi sekali. Okay, kita takut kita buat salah. Okay, jangan confident sangat. Tak boleh macam tu. Okay, so kena check lagi sekali. Okay, 110, 200. 499, 690, 220, 480, 750, 750, 750, 570. Okey, betul saya tak ada buat salah. Okey, so seterusnya lepas je kita jawab dia punya Y. Dan seterusnya apa tadi? Selepas Y dia adalah hasil tambah kan? Okey, so hasil tambah. Okey, so gariskan. So hasil tambah. Okey, ataupun awak tulis saja simbol ni. Ni simbol hasil tambah ni awak sebut EE tu. Itulah. Okey, so hasil tambah kita nak tambahkan yang mana? Okey, sebab pada kolom yang kedua ni masa kita ada 3 masa. Kita ada pagi, petang, malam. Kemudian berulang lagi pagi, petang, malam. Pagi, petang, malam. So kita tambahkan apa? 3 data. Data daripada pagi sampai malam 3. Tadi 4 kan? Soalan contoh tadi kita tambahkan 4, sekarang kita tambahkan 3 saja. Kenapa? Sebab 3 masa yang berulang. So kita tambahkan 610 tambah 200 tambah 490. Okey, so kita nak tulis kat mana? Tulis di tengah-tengah antara nilai-nilai ni. Okey, so 100, 1300. Okey, tambahkan lagi ke bawah.
teruskan Okey, so ni adalah nilai yang saya dapat. Okey, saya tambah yang pertama, petang hari yang pertama 130. Okey. 1380, 1400, 1390, 1450, 1460, 1570, 1610, 1650, 1630, lagi 1650, 1640 dan 1710. So ni adalah nilai saya tambah semua sekali Okey, so check kalau jawapan awak betul ke salah. Okey, so seterusnya selepas hasil tambah kita ada apa? Kita ada purata bergerak. Okey. So purata bergerak. Okey, purata bergerak. Adakah nilai purata bergerak ini adalah kita punya nilai T? Kita tak tentu lagi. Okey, so kita kena kira dulu. Okey, so macam mana? 1300 kita akan bahagikan dengan berapa? 3 ke 4? Kita akan bahagikan dengan 3. Kenapa? Masa yang berulang adalah 3 masa. Pagi, petang, malam, 3 masa kan? So kita bahagikan dengan 3. Okay. Ada banyak ni. Nak tulis berapa? Tulis 4 titik perpuluhan. Okay, kalau dia tak bagi tahu apa-apa, so ambil 4 titik perpuluhan. Kalau dia bagi tahu ambil 2, so kena ambil 2. Okey, lagi 380 bagi 3. Okey, 460. Okey, teruskan sampai bawah. Okey, so ni nilai yang saya dapat tengok 43.3333 4 kali 460 466.6667 bundakan 463.3333 483.3333 lagi 486.6667 523.3333 ambil 4 titik puluhan 536.6667 550 543.3333 550 dan yang terakhir 560 dan last kali 570. Okey, so ni adalah kita punya purata bergerak. Okey, so perlukah kita buat purata bergerak berpusat? Adakah purata bergerak kita ni adalah kita punya nilai T? Okey, so kita tengok purata bergerak ni dia merujuk kepada satu masa ataupun tidak. Kepada kolom yang kedua ni sepatutnya dia merujuk pada satu masa. Dia tidak boleh berada di tengah-tengah, mesti satu. Okey, so kita nampak purata bergerak ni, nampak purata bergerak yang pertama 433.33 dia merujuk pada satu masa, petang. Okey, so jadi dia dah merujuk pada satu masa. Jadi purata bergerak kita ni adalah nilai T kita. Dah tak perlu nak buat purata bergerak berpusat. Kita akan buat purata bergerak berpusat kalau nilai purata bergerak yang kita dapat ni dia duduk di antara ni, duduk di tengah-tengah. Okey, so kita perlu kira satu lagi purata bergerak berpusat. Macam yang ini, purata bergerak dia sudah merujuk kepada satu masa. So kita stop sampai sini saja. Okey, so untuk soalan yang pertama, jawapan ini semua dah lengkap. Okey, tetapi sebab kita nanti kita nak buat indeks bermusim, so kita perlu cari dia punya variasi. So senang kita tulis terus tulis dalam ni variasi. So apa rumus variasi? Variasi adalah Y bahagi T darab dengan 100. Okey, so Y, tengok yang pertama Y 200 bahagi dengan 433.3333 4 kali darab 100. So kita dapat jawapannya 46.1538. Okey, lagi yang kedua. Yang pertama ni kenapa kita tak buat? Ni T dia tak ada. So kenapa kita nak bahagikan darab 100 pula? T tak ada. So kita start dengan kita buat dia yang ada T. Okey, jangan ni bagi atas pula. No. Dia bagi dengan sebaris dengan dia. Okey, kemudian 490 bahagi 460 darab 100. Okey, sama dengan 6.5217. Sama juga ni, ambil 4 titik perpuluhan. Bundakan dengan betul, jangan sampai salah. Okey, darab 100. 147.8571. Okey, teruskan sampai habis. Okey, so ni adalah kita punya jawapan panjang panjangnya, banyaknya benda nak kira, memang macam tu. Untuk pengetahuan awak ni tak siap lagi. Belum siap lagi, kita belum boleh buat ramalan lagi. Kita baru step yang pertama Okey. So ini jawapan saya
46.1538, 106.5217, 147.8571, 47.4820, 99.3104, 154.1096, 43.9490, 109.9379, 143.6364, 49.6933, 103.6364, 144.6429, ni terakhir 52.6316. Okey? Boleh? Okey, so saya nak awak cuba buat dengan soalan yang lain-lain ni. Awak buat ada kaedah purata bergerak kan? Okey, so cuba. Okey, nanti jawapannya saya akan bagi di dalam grup.